الله أكبر الله أكبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستغفره ونستعين بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الصلاة والسلام عليه وعلى آل بيته وأصحابه، ومن صلى بصلاته وصام بصومه وقام بقيامه ونهج بمنهجه ودعا بدعوته وسن بسنته وجاهد بجهاده بإحسان إلى يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا، اللهم زدنا علما، اللهم آمين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, summa alhamdulillah. Segala pujian, segala sanjungan, segala ketaatan dan kepatuhan hanya layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah sama-sama kita memulakan kelas kita pada malam ini, perkongsian ilmu pada malam ini, dengan kita mengafatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, dan sentiasa kita mohon pada Allah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dan juga semoga diberikan pada kita kekuatan, daya dan upaya untuk beramal dengan setiap ilmu yang telah diberikan pada kita. Dan terlebih dahulu, sebelum saya terlupa, saya ucapkan jazakumullah khairan kepada pihak penganjur The Awakening Commission dengan kerjasama Heart Therapy Book Club yang masih lagi memberi peluang untuk saya bersama-sama hadirin dan hadirat untuk kita berkongsi ilmu bersama-sama, memanfaatkan sedikit ilmu, di mana kali ini setelah kita habis tentang berkaitan dengan tadabbur surah Al-Fatihah sebelum Ramadan, dan kita dah tadabbur tentang hadis-hadis berkaitan Ramadan. Hari ini insya-Allah, dan hari ini untuk pertemuan kita yang pertama, kita akan tadabbur surah Al-Kahfi. Jadi seperti mana surah Al-Fatihah, kita juga sebutkan buku yang saya ada pada ini, Tadabbur Ilmu dan Amali Surah Al-Kahfi. Tadabbur Ilmu dan Amali Surah Al-Kahfi. Ini jadi Tuan Admin akan tunjukkan PDF file. Mungkin ramai yang tak ada buku lagi. Saya maklumkan di sini, saya dah tak ada stok dah buku ni. Jika ada yang nakkan buku ni, perlu berikan nama dan tempah kepada Tuan Admin. Ya? Dan saya print secara POD, print on demand dipanggil. Jadi harga tu bergantung sebenarnya pada jumlah yang kita print. Jika sikit print, mahal harganya. Jika banyak, murahlah sikit harganya. Gitu je. Jadi sementara ini mungkin Tuan Admin akan share pada kita PDF, file PDF buku ini untuk manfaat kita bersama, insya-Allah. Baik. Kita pergi kepada mukadimah dulu, Tuan Admin. Kita baca mukadimah dulu. Saya baca mukadimah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin. Wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Segala pujian dan sanjungan hanya layak bagi Allah Ta'ala, yang mana hanya dengan taufik dan pertolongannya sempurna segala kebaikan. Semoga kebaikan dapat kita lakukan pada malam ini benar-benar atas dasar taufik daripada Allah Ta'ala, dan ini merupakan satu kebaikan yang bermanfaat untuk kita dunia dan akhirat. Wa ma taufiqi illa billahi alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Ayat ini adalah firman Allah Ta'ala surah Hud ayat 88. Dan tidak ada taufik bagiku melainkan dengan pertolongan Allah Ta'ala.
Tidak siapa, kita tidak ada taufik untuk kita melakukan, tidak ada keupayaan daya untuk melakukan sesuatu yang terbaik kecuali dengan izin Allah. Hanya kepada Allah aku bertawakal dan hanya kepadanya lah aku kembali. Jadi kita sama-sama berusaha menuntut ilmu kerana Allah. Semoga ilmu ini bermanfaat bagi kita dan kita serah diri kepada Allah. Mohon kepada Allah diberikan kita kefahaman yang betul dan juga kekuatan untuk beramal. Dan semoga apabila kita kembali kepada Allah, kita kembali sebagai hamba-Nya yang benar-benar beriman dan bertakwa kepadanya, insya-Allah. Selawat dan salam ke atas penghulu para anbiya dan mursalin Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam serta ahli keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Setinggi kesyukuran dipanjatkan kepada Allah. Pasti kita nak bersyukur kepada siapa lagi? Kesyukuran kita yang paling tinggi adalah kepada Allah SWT. Kerana buku kecil Siri Tadabbur Ilmu dan Amali, okay, telah dapat disiapkan untuk dimanfaatkan pada para pencipta Al-Quran. Okay. Buku ni buku Siri Tadabbur dan Amali. Kita dah baca Tadabbur dan Amali surah Al-Fatihah. Kali ini kita akan baca tentang surah Al-Kahfi. Jadi buku kecil ini mengandungi Tadabbur Ilmu dan Amali surah Al-Kahfi. Ia merupakan surah yang ke-18. Okay. Sewajarnya kita yang mahu berjinak dengan Al-Quran, ingin jadi kawan rapat dengan Al-Quran, kita kenal semua surah tu. Kita kena kenal surah ni, surah yang berapa ayatnya, di mana letaknya, juzuk berapa. Patutnya kita kena tahulah. Kalau kita dapat kenal, maka kita akan lebih mesra dengan Al-Quran dan moga-moga hati kita akan cinta kepada Al-Quran. Tak kenal maka tak cinta. Jadi buku ini mengandungi Tadabbur Ilmu dan Amali surah Kahfi yang merupakan surah yang ke-18. Surah sebelumnya surah ke-17 surah Al-Isra, dan surah sepasnya surah Maryam, surah yang ke-19. Itu susunan di mushaf, susunan di mushaf. Nah, jadi surah ke-18 menurut susunan surah-surah di dalam mushaf Al-Quran. Dia beza, ada susunan daripada mushaf dan dipanggil susunan atau penturutan menurut wahyu, penurunan wahyu. Dia tak sama, Demi untuk memanfaatkan khazanah ilmu dalam surah Al-Kahfi ini, penyusun iaitu saya sendiri telah membahagikan kandungan buku ini kepada beberapa bahagian yang berkaitan, seperti pengenalan latar belakang dan tema surah Al-Kahfi, tajuk-tajuk, pengajaran dan pedoman di dalamnya. Juga kisah yang amat menarik mengenai Ashabul Kahfi, kisah Nabi Musa dan Nabi Al-Khidir, serta kisah Zulkarnain. Di bahagian terakhir buku ini disenaraikan sebanyak 23 amali tadabbur untuk dihayati dalam kehidupan. Amali tadabbur di surah Kahfi ini. Jadi semoga harapan saya pastinya, usaha kecil dari hamba yang kerdil ini, dengan izin Allah akan memberi manfaat kepada semua para pembacanya dan juga diterima oleh Allah Ta'ala sebagai amalan soleh yang berterusan ganjaran pahalanya. Dan pasti khususnya pada siapa yang sama-sama dengan kita. Siapa yang sama-sama dalam kelas live ini. Pastinya harapan dan doa saya agar kita yang sudi meluangkan waktu, masa dan tenaga untuk bersama-sama dalam program anjuran yang hebat ini daripada pihak penganjur ini, kita harap dia benar-benar bermanfaat kepada kita. Nah, jadi itulah saya sedikit mukadimah mengenai surah ini. Dan kita masuk pada perbincangan yang pertama, latar belakang surah Al-Kahfi. Kita nak berkenalan dengan ini, kena tahu latar belakang. Latar belakang surah ini. Baik. Surah Al-Kahfi adalah surah yang ke-18, bila sebut tadi dalam mukadimah, menurut susunan surah di dalam mushaf Al-Quran. Kalau nak tengok di dalam surah ini kan terletak pada juzuk ke-15 dan ke-16. Jadi dia berada, kalau di mushaf, muka surat 293. Surat 293. Kemudian dia akan berakhir pada muka surat 304. 293 hingga 304. Meliputi sebahagian akhir juzuk 15 dan sebahagian awal juzuk yang ke-16. Itu kedudukan surah ini. Penting untuk kita kenal supaya kita dapat betul-betul rapat erat hubungan kita dengan surah ini. Kita kenal kedudukan di mana. Kalau surah Al-Fatihah kita di surah yang pertama. Buka mushaf pasti dah di muka yang pertama. Muka yang pertama Al-Fatihah. Kemudian surah Baqarah pada muka yang kedua, dari surah yang kedua. Ada 286 ayat. Hampir 3 juzuk lebih.
surah Al-Baqarah contohnya. Jadi kita tengok selepas tu. Bagi mereka yang benar-benar mahu, khususnya menghafal Quran, kemahiran mengingati, mengenali surah-surah ini cukup penting. Ia membantu kita untuk mengingat dengan teguh dan kuat. Dan bagi kita pun, kalau kita nak menghafal, apa salahnya kita berkenalan dengan surah-surah Al-Quran ini. Kita kenal tentang urusan dunia kita, perkara dunia kita yang kecil dan remeh begitu hebat kita kenal. Benda-benda yang kadang semata-mata hiburan dan yang lara itu kita kenal segala-galanya, latar belakangnya, sejarahnya. Kenapa kita tidak mahu mengenal latar belakang surah-surah Al-Quran? Kenapa? Adakah tak penting? Adakah small matter sangat sehingga kita rasa tak penting nak tahu? Yang penting kita baca lah, kalau ada masa kita baca. Tak ada, tak apa. Ini satu bukti yang kita ni sebenarnya tidak punya hubungan yang sebenarnya pada Al-Quran. Orang mukmin apabila dia beriman dengan Al-Quran, hubungannya pasti erat dan teguh. Jadi itu lebih kurang kita kena ingat. Jadi surah Al-Kahfi ni muka surat 293 hingga 304. Ada 110 ayat. Jumlah ayatnya ialah 110 ayat. Okay? Surah Al-Kahfi diturunkan selepas surah Ghashiyah dan sebelum surah An-Nahl. Itu dari segi penurunannya. Okay? Selepas surah Al-Ghashiyah, Al-Atal ke hadis Al-Ghashiyah, dan juga selepas surah An-Nahl. Nah, surah Al-Kahfi adalah salah satu dari 5 surah Al-Quran yang dimulakan dengan perkataan Alhamdulillah. Segala pujian hanya bagi Allah. Kalau kita ikuti kelas tadabbur surah Al-Fatihah, saya dah terangkan tentang perkara ini. Ada 5 surah yang dimulakan dengan pujian kepada Allah. Alhamdulillah. Segala pujian hanya bagi Allah. Permulaannya, yang kita tadabbur surah Al-Fatihah, kemudian surah Al-An'am, kemudian surah Kahfi yang kita sedang bicara sekarang insya-Allah, surah Saba dan surah Fatir. Semuanya bermula dengan Alhamdulillah. Segala pujian hanya bagi Allah. Okey, baik. Surah Al-Kahfi juga adalah surah, ada dari kalangan surah-surah Al-Mi'un. Surah Al-Mi'un ni iaitu surah-surah yang jumlah ayatnya hampir 100 atau lebih sedikit. Okey, hampir 100 atau lebih sedikit. Dia ada pembagian bentuk-bentuk surah. Ada sabut tiwal, ada mi'un, ada mufassal, dan sebagainya. Itu salah satu perkara yang patut kita kenal tentang Al-Quran ini. Banyak maklumat yang patut kita kenal tentang Al-Quran ini. Sepatutnya kita bersungguh-sungguh kenal. Dia amat memberi manfaat kepada kita sebenarnya. Surah-surah Al-Quran ini para ulama telah membahagikan surah-surah ini kepada beberapa bentuk berdasarkan bentuk-bentuk surah itu, jumlah ayatnya, dan banyak lagi perkara lain. Dan semuanya itu perkara yang patutnya kita ambil tahu. Dan dia mendekatkan kita merasa lebih rapat dengan Al-Quran. Al-Quran menjadi satu yang bukan benda-benda yang remeh bagi kita, satu benda yang besar. Sebab kita tahu kalau tak kenal maka tak cinta. Jadi kalau kita nak cinta, kita kena kenal surah-surah Al-Quran ini. Nah, kalau kita tengok contohlah untuk maklumat tambahan, jika boleh saya nak sharekan maklumat tambahan. Dia ada pembahagian surah As-Sabut Tiwal, 7 surah yang panjang. Saya dah buat sebenarnya tadabbur Sabut Tiwal ni. Ada buku Tadabbur Made Easy, panduan mudah tadabbur surah-surah ni, panduan mudah tadabbur surah Al-Quran yang meliputi 7 surah daripada Al-Fatihah sampai surah Taubah. Sabut Tiwal ni surah yang panjang. Yang paling panjang surah Al-Baqarah kan? Ayat 246. Itu surah Al-Baqarah, surah Ali Imran, surah Al-Ma'idah, kemudian surah An-Nisa, surah An-An'am, surah Anfal dan surah Taubah. Mana surah yang pertama sampai surah ke-9. Itu adalah Sabut Tiwal. Kemudian ada surah Al-Mi'un. Kerana disebut Mi'in kalau dia majrur atau mansub. Mi'un. Surah-surah yang 100 atau lebih sedikit ayat. Atau hampir kepada 100 lah. Mengikut pandangan ulama, kumpulan Al-Mi'un ini ada surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, surah Al-Isra, surah Al-Kahfi, surah Taha, surah Al-Anbiya, surah Al-Qasas dan surah Al-Hajj. Itu surah Al-Mi'un. Kemudian ada yang dibagikan sebagai surah Al-Masani. Surah Al-Masani itu bahagian ketiga, bentuk ketiga. Surah-surah jumlah ayat yang kurang daripada 100. Antaranya
Kalau kita rujuk pada buku Al-Burhan fi Ulumul Quran, surah yang masuk dalam bab ni surah Al-Anfal, termasuk surah Taubah, surah Ibrahim dan surah Maryam. Dan kemudian ada yang mufassal. Dia pembagian-pembagiannya. Surah Al-Mufassal dan sebagainya. Okay? Kemudian ada surah dipanggil surah Hawamim. Surah Hawamim. Itu surah-surah yang dimulakan dengan hamid dan mim. Huruf muqatta'ah, huruf yang terputus. Kita baca hamim. Okay? Ada 7 surah Hawamim. Surah Al-Mu'min, surah Fussilat, surah Syura, surah Zukhruf, Ad-Dukhan, surah Al-Jasiyah, Al-Ahqaf. Itu sebagiannya. Okay? Jadi bentuk-bentuk ni antara nama-nama pembagian. Okay? Jadi penting kita ketahui. Ini kita boleh ambil di sini maklumat seperti ini dalam kitab-kitab ulum Quran. Kitab-kitab ulum Al-Quran. Itu yang berkaitan dengan ilmu-ilmu yang berkaitan dengan Al-Quran. Sekarang Alhamdulillah boleh dapat secara online buku ni. PDF pun ada. Boleh beli dalam bahasa kita ada. Ya, dan banyak diterjemah kitab-kitab atau disusun oleh para ulama kita sekarang ni dalam bahasa kita dalam bentuk ilmu mudah. Sewajarnya kita sebagai orang Islam mengaku beriman Quran, kita mempunyai kemahuan untuk lebih menggali ilmu-ilmu yang berkaitan Quran, kerana ilmu-ilmu ni akan semakin mendekatkan kita kepada Al-Quran. Okay? Jadi itu dia. Saya sebut tadi surah Al-Kahfi adalah dari kalangan surah Al-Mi'un, iaitu surah-surah yang jumlah ayatnya hampir 100 atau lebih sedikit. Surah-surah tersebut saya baca tadi. Ini di antara yang dikatakan surah Al-Mi'un, surah Yunus, surah Hud, surah Yusuf, Ar-Ra'du, Ibrahim, surah Al-Hijr, Al-Nahl, Al-Isra, Al-Kahfi, Maryam, Taha, Al-Anbiya, Al-Hajj, Al-Mu'minun, An-Nur, Al-Furqan, Al-Syu'ara, An-Naml, Al-Qasas dan Al-Ankabut. Okay? Itu di antara surah yang sama kategori sebagai Al-Mi'un bersama surah Al-Kahfi. Nah, surah Al-Kahfi adalah surah Makkiyah. Seperti mana kita tahu surah Fatihah pun surah Makkiyah. Masih ingat apa dia surah Makkiyah? Okay? Ya, surah Makkiyah adalah surah-surah atau ayat Al-Quran yang diturunkan sebelum peristiwa hijrah. Kawannya surah Madaniyah atau ayat Madaniyah. Surah Madaniyah atau ayat Madaniyah adalah surah-surah yang diturunkan selepas peristiwa hijrah. Jadi surah Al-Kahfi ini surah Makkiyah. Nah, baik. Dan diturunkan sebelum peristiwa sejarah hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Okey, kalau kita tengok sikit panduan. Surah Al-Baqarah ada 286 ayat. Ada 286 ayat. Okey, kalau kita nak tahu berapa jumlah surah Makkiyah dan surah Madaniyah, kita boleh jadikan kuncinya pada jumlah surah Al-Baqarah ni. Okey, 286. 28 adalah jumlah surah Madaniyah. Okey, 28 adalah jumlah surah Madaniyah. 86 adalah jumlah surah Makkiyah. Okey, 28 dengan 286. 28 tu dua angka pertama dalam jumlah ayat surah Baqarah tu, 28 itu adalah jumlah surah Madaniyah. Okey, kemudian dua angka akhir, angka yang kedua dan akhir 8 dan 6 itu adalah jumlah surah Makkiyah. Jadi 28 campur 86, 114 surah. Betul? Itulah dia. Satu kunci untuk kita. Pokoknya kita tahu bahawa ada 28 surah Madaniyah dan ada 86 surah Makkiyah. Itu sedikit latar belakang mengenai surah Al-Kahfi. Baik. Nama-nama surah Al-Kahfi. Okey. Seperti mana saya sebut dalam Tadabbur Al-Fatihah, surah-surah Al-Quran ini kadang-kadang ada 1 atau 2 atau 3 bahkan lebih namanya. Kalau Al-Fatihah itu ada 20 nama, bahkan lebih. Okey, baik. Adapun surah Al-Kahfi ni saya letakkan 3 dulu. Dia lebih kurang sama aja. Al-Kahfi seperti yang masyhur, surah yang kita baca surah Al-Kahfi atau surah Ahlul Kahfi atau surah Ashabul Kahfi. Okey? Namanya gitulah. Kahfi gua, Ahlul Kahfi penghuni ahli gua, Ashabul Kahfi penghuni gua. Okey, baik. Itu nama dia. Kenapa dinamakan seperti itu? Sebab ada cerita tentang Ashabul Kahfi, tentang pemuda-pemuda yang berlindung di dalam sebuah gua. Dan berdasarkan peristiwa ini, dibubuhlah nama. Dibagi nama kepada surah Al-Kahfi ini. Nah, baik. Kemudian, munasabah nama-nama surah Al-Kahfi. Ketiga nama tersebut merujuk pada perkataan gua. Okey?
untuk makluman, dalam bahasa Arab dia ada Al-Kahfi, dia ada Al-Ghar. Ada perkataan dikatakan Al-Kahfi, ada perkataan dikatakan Al-Ghar. Kedua-duanya kalau kita terjemah, dia merujuk pada makna gua. Gua. Okey. Bahasa Melayu. Orang putih kata cave Cave pun. Nah. Jadi dari segi bahasa sebenarnya ada perbezaan. Saya bagi sikit dia maklumat. Al-Kahfi satu tempat di bukit dan dia suatu yang luas. Dia muat lebih daripada 2-3 orang. Kahfi. Dia ada lubang, ada pintu di gua, di bukit atau gunung. Satu ruang tempat yang luas yang boleh ramai orang duduk situ. Itu antara perbezaan dia. Ada Al-Ghar, dia satu yang kecil. Satu lubang, ada ruang di bukit atau gunung dan dia itu suatu yang apa nama dia, kecil, sempit, boleh isi satu atau dua orang saja. Satu atau dua orang. Jadi kalau kita tengok Gharul Hira contohnya di Jabal Nur, kita tahu itu tempat turunnya wahyu dan dia satu tempat yang sempit. Nabi pergi ke sana untuk apa dia? Membawa diri dia untuk bertafakur, berkhalwah di ghar itu sebelum turunnya wahyu, sehingga turunnya wahyu yang pertama di ghar itu. Itu ghar sempit, seorang, dua orang je boleh masuk. Beza dengan Al-Kahfi. Al-Kahfi ni tempat ramai. Dalam kisah pemuda Ashabul Kahfi ni hingga 8 orang. Kalau jumlah yang paling banyak biasa 8. 7 hingga daripada 1 hingga 8 orang. 8 orang boleh tidur dengan selesa, berbaring. Itu antara perbezaan Al-Kahfi dengan Al-Ghar, antara perbezaannya. Baik. Jadi ketiga-tiga nama tersebut menunjuk pada perkataan gua, iaitu gua tempat persembunyian beberapa orang pemuda, fityatun. Ni yang saya suka sebut ni. Pemuda. Dalam Quran banyak sebut tentang rijalun, tentang fityatun, Allahu Akbar. Tentang orang muda, belia, lelaki-lelaki. Sebab pentingnya kita ni mengenal siapakah dia lelaki menurut Allah Ta'ala. Jadi sebut tentang pemuda, fityatun, yang berusaha menyelamatkan akidah dan nyawa mereka dari raja yang zalim. Mereka bersembunyi bukan untuk menyelamatkan harta benda mereka, tapi menyelamatkan akidah mereka dan nyawa mereka. Dikatakan juga surah ini namakan Al-Kahfi, iaitu gua, kerana di dalamnya terkandung penerangan mengenai beberapa bentuk fitnah, iaitu ujian. Fitnah-fitnah itu adalah seumpama gua yang memerangkap manusia di dalamnya. Kalau kita terperangkap dalam fitnah-fitnah tersebut, kita umpamanya sudah terkurung di dalam gua. Antara ujian yang dihadapi dalam kehidupan manusia adalah seperti ujian harta benda. Harta benda tu ujian. Kalau kita terperangkap dengan ujian harta benda ni, kita seperti orang yang terperangkap dalam gua. Kita susah nak keluar. Kita akan dapat keluar. Kecuali orang yang Allah rahmati. Itulah raja yang zalim. Dan juga ujian terhadap agama. Ujian kepada harta benda, ujian dan juga terhadap agama. Khususnya ujian nyatakan melalui kisah dalam surah ini. Berkaitan dengan beberapa pemuda yang menghadapi ujian untuk mempertahankan akidah dan agama mereka. Ini ujian yang berat. Ujian yang berat. Kita mohon pada Allah, janganlah ya Allah fitnah atau ujian terhadap aku adalah berlaku pada agama aku. Allahumma la taj'al fitnatana fi dinina. Ya Allah, jangan jadikan ujian Engkau terhadap kami dalam kehidupan dunia ini berkaitan dengan agama kami. Jangan. Kalau kita terfitnah dengan agama ini, diuji sehingga gagal, tak dapat keluar terperangkap, maka kita akan rugi selama-lamanya. Itu munasabah nama surah-surah Al-Kahfi. Kenapa dinamakan begitu? Dan lihat, nama ini satu kata nama, satu nouns, kata nama yang dekat dengan orang-orang Quraisy. Dengan keadaan geografi Mekah itu sendiri. Mekah tu bukit bukau. Mekah tu ada bukit, ada gunung batu, ada gua yang banyak. Jadi bila kisah ini diceritakan, dia bukanlah satu kisah yang asing. Bahkan satu yang mudah dan dekat kepada orang Quraisy untuk memahami keadaan apa yang diceritakan Allah SWT. Jadi pemilihan nama ini satu pemilihan yang tepat. Pasti yang tepat. Sebab apa? Sebab dia datang daripada Allah. Al-Alim, Al-Hakim, yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Al-Khabir. Jadi bila kita faham
kenapa ada nama ni? Kenapa Al-Kahf? Dan kita dapat lihat pula realitinya, bi'ah, suasana. Kalau kita balik merenung ke belakang, ketika ayat-ayat dari surah Kahf ini turun di Makkah, kehidupan mereka, bentuk muka buminya tidak asing daripada Ghar, tidak asing daripada Kahf pun. Jadi ini satu yang mendekatkan kita. Dengan benarlah Al-Quran itu satu yang dekat. Al-Quran itu satu yang mudah dan dekat bagi mereka yang beriman kepadanya. Bagi mereka yang beriman kepadanya. Baik. InsyaAllah. Kita pergi pada muka surat yang seterusnya. Ini yang selalu orang suka. Bab fadail, kelebihan. Kita selalu suka bab kelebihan. Bila kita diperintahkan, kita disuruh buat satu amal ibadah, kita nampak kelebihannya. Itu sikap kita. Tak nafikan benda tu, bukanlah salah 100%. Tetapi kalau kita semata-mata beramal, satu perintah Allah kita kerjakan semata-mata nak mengejar kelebihan, itu tidak membawa pada kesempurnaan yang 100% lah. Bagi mukmin yang beriman kepada Allah, mereka yakin apa saja yang Allah perintahkan pada mereka agar mereka melakukannya atau meninggalkannya, pasti ada hikmah dan kelebihan. Tak mungkin tiada kelebihan, tiada hikmah. Dan pastinya, kerana dia daripada Allah, semuanya baik untuk mereka. Jika Allah tak bagi tahu pun kelebihan tersebut, Allah saja semata-mata perintah kita baca surah Al-Kahfi atau baca Al-Quran atau apa saja perintahnya, dan Allah tak bagi tahu kita apa kelebihannya, Nabi pun tak bagi tahu, kita tetap kena melakukannya sebab asalnya, hukum asalnya kita mentaati Allah. Kita mengerjakan perintah-perintah Allah kerana Allah, bukan kerana kelebihan. Tapi siapa yang dengan ikhlas dan jujur, siapa yang dengan ikhlas dan jujur, melaksanakan perintah-perintah Allah, pasti dia akan mendapat apa juga kelebihan yang Allah janjikan. Sama ada dalam Al-Quran ataupun dalam As-Sunnah Nabi SAW. Tapi belum tentu orang yang semata-mata mengerjakan satu amal kerana kelebihan, dia akan dapat kelebihan tersebut. Belum tentu. Kerana boleh jadi dia tak ikhlas. Dia tak ikhlas. Dan saya suka ingatkan, seperti mana saya pernah ingatkan sebelum ni, terlalu banyak hadis-hadis yang bermasalah dalam bab fadail. Khususnya fadail Quran. Khususnya bab fadail Quran. Bab-bab at-targhib, bab-bab dalam memberi galakkan, motivasi untuk kita membaca Quran dan sebagainya. Banyak hadis-hadis yang mardud, yang ghair maqbul, yang ditolak, yang tak diterima, daripada yang kezabnya, yang maudhu'nya, yang palsunya, yang lemah sangat dia, dan yang lemah, yang mungkin lemah yang ringan. Tapi jangan risau, sebenarnya sudah banyak dah, cukup dah kalau kita tahu ada hadis-hadis yang sahih dalam bab fadail ayat Quran ni dan surah-surahnya. Cukuplah kita berpada dengan kelebihan-kelebihan daripada nas yang sahih, daripada hadis-hadis yang sahih. Baik, insya-Allah. Baik. Jadi, apakah kelebihan surah Al-Kahfi? Daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, bila dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selawatlah. Selawat. Tuan-tuan dan puan-puan yang bersama, ini tempat untuk berselawat. Bila sebut Muhammad Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita berselawat. Tak perlu tunggu majlis berselawat baru nak berselawat. Itu umat yang bakhil, yang kedekut. Kena buat majlis, kena ada orang tertentu datang baru nak berselawat kononnya. Bahkan kadang-kadang tak selawat, berasyik bernasyid je, berqasidah, bersyair. Selawat pun tidak pun selawat seperti yang diajar oleh Nabi. Inilah waktu, inilah majlis selawat sebenarnya. Majlis kita belajar agama, majlis kita membaca Al-Quran, majlis kita belajar Al-Quran dan hadis, itulah majlis selawat. Kerana apabila kita sebut Muhammad, kita sebut Nabi, kita sebut Rasulullah, kita akan berselawat, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Cukup. Dan itulah paling hebat. Kalau kita banyak di dalam majlis-majlis ilmu agama, majlis yang membaca, mengingatkan kita kepada Allah dan Rasul, pasti kita akan banyak berselawat. Kita tak perlu tunggu diadakan event, satu majlis untuk berselawat. Malam selawat, malam itu tak perlu. Yang ini kita boleh Ustaz sebut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kita tak berselawat. Kenapa? Kerana kita bakhil. Nabi kata umat aku yang bakhil itu ada orang yang ada sebut tentang aku, dia tak berselawat. Jadi ini sekadar nak selingan untuk memperingatkan diri saya. Jadi bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man qara'a surat al-kahfi yawm al-jum'ati adha'a lahu minan nuri
ma bainal jum'ataini. Okey, barang siapa yang membaca surah Al-Kahfi, atau orang yang qara'a telah membaca oleh dia surah akan surah Al-Kahfi, yauma pada hari, zaraf, okey, mansub, al-jum'ati pada hari Jumaat, okey, adha'a lahu, apa dia, akan disinarkan baginya, adha'a lahu, disinarkan, ya, atau menyinarinya, lahu baginya, minan nur, daripada dengan cahaya atau daripada cahaya, ma bainal jum'ataini, ma bainal jum'atain, jumu'atain, cahaya di antara dua Jumaat. Mana Jumaat sekarang, besok Jumaat dan Jumaat akan datang. Hari ini hari Khamis, mana Jumaat. Alhamdulillah kita sedang berbicara, bertadabbur tentang surah ini. Okay, moga-moga kita termasuk dalam kalangan orang ini. Orang yang Nabi kata, siapa yang membacanya pada malam Jumaat atau pada hari Jumaat, okay, maka dapat cahaya, diterangi cahaya, itu cahaya hidayah, petunjuk, bimbingan Allah pada hari Jumaat ini sampai Jumaat akan datang. Itu riwayat daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Ada satu lagi riwayat daripada Abu Darda. Abu Darda. Nah, apa hadisnya? Man hafiza 10 ayatin min awal suratil kahfi usima min ad-dajjal. Okay? Wa fi riwayatin min akhir suratil kahfi. Barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surah Al-Kahfi, nescaya dia akan dilindungi dari fitnah Ad-Dajjal. Dan di dalam riwayat dia sebut 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi. Siapa yang hafal, faham dan menghayati 10 masuk 10 ayat pertama surah Al-Kahfi, ya, dan juga atau 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi, dan atau juga, okay, atau 10 ayat terakhir surah Al-Kahfi. 6. Apa dapat? Dipelihara daripada fitnah, tipu daya. Siapa dia? Syaitan Dajjal, tipu daya Dajjal. 6. Itu satu, ya. Okey. Jadi seperti mana kita sebut tadi, di dalam sebuah hadis lain dijelaskan maksud dari perlindungan dan penjagaan daripada fitnah Dajjal ialah sebagaimana sabda Nabi di dalam sebuah hadis yang lain, faman adrakahu minkum falyaqra alaihi, bawah tu, terus ke bawah. 6, kan? Kita baca dah tadi. Okay, kita baca balik. Ada satu lagi hadis, man qara'a, daripada Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi kama nazalat kanat lahu nuran yawmal qiyamah, kanat lahu nuran yawmal qiyamah min maqamihi ila Makkah, wa man qara'a 10 ayatin min akhiriha summa kharaja ad-dajjal lam yusallit alayhi. Ini daripada riwayat Abu Sa'id Al-Khudri. Barang siapa membaca surah Al-Kahfi sebagaimana ia diturunkan, baca dengan tertil, dengan memahami, memerhati maksudnya dan berusaha untuk menghayatinya, okay? Maka surah ini akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat, dari tempat tinggalnya hingga ke Mekah. Maksudnya diterangi sepanjang hari kiamat nanti, cahaya seluas itu. Dan barang siapa membaca 10 ayat terakhir dari surah Al-Kahfi, lalu Dajjal keluar, okay, atau Dajjal datang, maka Dajjal tidak akan membahayakannya, tak akan dapat memperdaya dia. Okay? Di dalam sebuah hadis lain dijelaskan maksud daripada yang dikatakan perlindungan dan penjagaan dari fitnah Dajjal ialah sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman adrakahu minkum falyaqra alaihi fawatiha suratil kahfi fa innaha jiwarukum min fitnatihi. Maka barang siapa di antara kalian yang bertemu atau menjumpai Dajjal, hendaklah yang membacakan di hadapannya ayat-ayat pertama surah Al-Kahfi, kerana ayat-ayat tersebut berfungsi sebagai penjaga kalian dari fitnahnya. Itu kalau orang yang memang sentiasa sebelum Dajjal datang, dia sentiasa beramal, membaca, mentadabbur, beramal dengan 10 ayat pertama surah Al-Kahfi atau 10 ayat terakhir. Bila sampai diuji dengan kedatangan Dajjal atau Dajjal kecil sebelumnya, okay, maka Allah akan pelihara dengan sebab dia beriman dengan ayat tersebut, beramal dengannya. Nah, okay. Apa dia? 10 ayat pertama surah Al-Kahfi. Apa dia surahnya? Mari kita tengok. Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi
Muka surat apa tadi? Kalau kita buka mushaf, muka surat 293. Ayat 1 hingga 4 pada muka surat 293. Alhamdulillahillazi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshiral mu'minin. Sampai ayat keempat, kemudian ayat ke-10 pada muka surat 294. Ayat yang 10 itu iz awal fityatu ilal kahfi wa qalu rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyada. Itu ayat yang pertama hingga 10. Kalau kita nak tengok ayat ayat yang terakhir, muka surat 304 dia. Muka surat 304, kita nak tengok 10 ayat terakhir. Surah ni 110. Jadi kita kena tengok pada ayat yang 100. Ayat yang ke-100, apa dia? Ke surat 304. Nah, ayat 100, wa tarakna ba'dhum yawma idzin yamuju fi ba'd. Ataupun kita kira pada ayat ke-11, 11 kan? 10, 11, 12, 13, 14, 15, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, 11. Ayat 11, alladzina kanat ta'ayunhum fi ghita'in an dhikri, sehingga ayat qul innama ana basyarum mislukum yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahid. Sampai habis ayat sebut. Jadi 10 ayat pertama dan 10 ayat terakhir itu ada kelebihannya seperti yang kita bicarakan ini. Siapa yang membacanya, memahaminya, menghayatinya, dia akan terpelihara daripada tipu daya Dajjal. Nah, baik, itu sedikit tentang kelebihan surah Al-Kahfi. Nah, kita pergi sikit lagi. Kaitan awal surah Al-Kahfi dengan bahagian akhirnya. Nah, kaitan awal surah Al-Kahfi dengan bahagian akhirnya. Surah Al-Kahfi dimulakan dengan penerangan mengenai Al-Quran. Okey. Firman Allah Ta'ala, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiman liyunzira ba'san shadidan min ladun wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihat anna lahum ajran hasana. Okey. Alhamdulillah, segala pujian bagi Allah. Mana segala pujian hanya bagi Allah. Allazi yang anzala, telah menurunkan olehnya, ala, ke atas. Kalau satu jemaah kita harfiah. Abdihi, hambanya, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey. Abdi, hamba-nya. Okey. Iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang Allah turunkan? Al-kitab, akan kitab. Akan sebuah kitab. Walaupun Al-Quran tak turun habis lagi, masih di peringkat Makkiyah lagi, belum Madaniyah. Al-Quran belum habis turun. Tapi Allah Ta'ala menyebut Al-Kitab. Kerana apa? Kerana Allah nak mengisyarat pada kita, Allah jamin Al-Quran akan sempurna diturunkan kepada Muhammad, dan Muhammad SAW akan menyampaikan kepada umatnya. Salah satu bentuk isyarat jaminan Allah Ta'ala. Okay? Al-Kitab. Walam yaj'al lahu iwaja. Dan telah tidak yang menjadikan baginya, itu Al-Quran, iwajah, satu yang bengkok. Tak ada sebarang kesalahan, tak ada sebarang kesilapan, tak ada sebarang yang tak jelas. Semuanya terang, jelas, betul dan benar. Dan dia kekal. Walam yaj'al lahu iwajan. Sebab itu sebabnya qiyaman liyunzira ba'san shadidan min ladun. Satu bimbingan yang lurus. Okey? Sebagai bimbingan yang lurus. Okey? Lurus dan berterusan. Qiyaman. Boleh nak kata lurus mata-mata, boleh kata mustaqiman. Tapi Allah guna qiyaman. Kerana mana qiyaman itu satu yang benar, satu yang lurus, lagi berkekalan. Jadi Al-Quran sentiasa benar, sentiasa lurus, sentiasa yang terbaik. Tapi kita yang tak yakin. Kita kata Quran tu dulu, saat Quran zaman Nabi boleh pakai lah. Zaman sekarang ni kita pakai AI, tak pakai Quran, Ustaz. Zaman sekarang ni kita kena ada matematik, sains, fizik, kimia, biologi, ilmu ekonomi, ilmu akal. Al-Quran ni setakat baca cukup lah, Ustaz. Allahu Akbar. Tidak ada suatu bimbingan, suatu panduan, kompas kehidupan yang terbaik, yang benar dan berkekalan bagi orang beriman melainkan Al-Quran. Tapi beberapa ramai di kalangan kita yang yakin akan perkara ini. Okey? Tak ramai. Umat Islam pun rasa Al-Quran ni, alah, takat baca, kalau ada orang mati kita bacalah, baca surah Yasin.
Ni baca malam Jumaat je lah, baca surah Kahfi, baca je lah. Tu dia masalahnya. Liyundhira ba'san syadidan min ladun. Untuk memperingatkan akan azab siksaan yang sangat pedih dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Wa yubashshiral mu'minin, dan ia sebagai memberi kabar gembira bagi orang-orang yang beriman. Siapa beriman? Alladzina ya'maluna as-salihat, itu orang-orang yang mengerjakan amal-amal yang soleh. Bagaimana orang mukmin mereka tahu tentang amal soleh? Pastinya daripada Al-Quran. Di dalam Al-Quran diterangkan tentang amalun soleh, segala amal-amal yang soleh yang diperintahkan oleh Allah dan ditunjukkan, diteladankan kepada kita oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa yang nak dikabarkan sebagai gembira? Anna lahum ajran hasana. Sesungguhnya bagi mereka itu, mereka akan mendapat pembalasan yang terbaik, ganjaran yang terbaik. Tidak ada ganjaran yang terbaik akan diperoleh oleh manusia kecuali oleh orang beriman, iaitu orang-orang yang mengerjakan amal yang soleh. Allahu Akbar. Itulah yang patut kita tahu. Kita ilmu yang patut kita jadi fokus kita, kemahuan dan kesungguhan kita ialah mengetahui apakah dia amalun soleh. Bagi kalau kita betul beriman, memang kita tak boleh pisah. Orang beriman, dia begitu bersungguh-sungguh nak mengerjakan amal soleh. Dan mereka nak tahu apa dia amal soleh. Kadang-kadang kita beramal dan kita menyangka dia soleh, tapi sebenarnya tidak. Kerana kita beramal tanpa ilmu. Atau kita beramal tanpa berpandukan Al-Quran dan Sunnah. Kita hanya beramal secara ikut-ikutan. Kita hanya beramal berdasarkan apa orang ramai buat. Yang majoriti manusia buat. Itu baguslah tu. Baiklah ni. Atau apa yang sudah jadi turun-temurun daripada datuk nenek kita. Dengan itu kita menyangka kita buat amal yang soleh. Hakikatnya belum tentu, bahkan memang sebanyaknya tidak betul. Amal soleh tidak akan dapat kita lakukan kecuali dengan kita ada ilmu dan sumbernya daripada Al-Quran dan Sunnah. Ini muqaddimah awal surah Al-Baqarah, surah Al-Kahfi. Surah Al-Kahfi. 6. Ayat pertama dan kedua. Surah ini juga ditutup dengan menyebut mengenai Al-Quran. Di akhir surah disebut tentang kul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafida al-bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada. Ayat 109. Katakanlah Muhammad kepada umatmu, Allah perintahkan Nabi bagi tahu pada kita. Jadi ayat ni, ayat yang telah dibaca oleh Nabi untuk kita. Dia belajar daripada Jibril, dia menghafalnya dan dibacakan untuk umatnya. Bila kita baca ayat yang ada kul, kata perintah berkata itu kepada Muhammad, ya Allah, alangkah bertuahnya orang beriman dengan Nabi Muhammad SAW kerana mereka masih lagi membaca apa yang dikatakan, dibacakan oleh Muhammad SAW sama 1400 tahun dahulu. Sama. Apa yang Nabi terima daripada Jibril, itulah kita baca hari ini. Itulah yang dikatakan oleh Nabi pada kita. Alangkah dekatnya kita dengan Nabi bila kita sentiasa bersama Al-Quran. Kita akan jadi umat yang dekat dengan Nabi apabila kita sentiasa mempelajari Al-Quran dan Sunnah. Tapi malangnya hari ini orang tak mau mendekati Quran, tak mau mendekati Sunnah. Mereka rasa dekat dengan Nabi bila ada dalam majlis qasidah, majlis syair, majlis berlagu, bermuzik. Bahkan hari ini ada orang kempen, nak dekat dengan Nabi, pergi buat pameran. Tengok pameran barang-barang peninggalan Nabi katanya. Pergi. Wow, Rasul tengok kononnya apa dia panggil barang-barang yang dia panggil bukan asal pun, bukan asli pun. Dia panggil apa tu? Barang-barang replika. Oh, kononnya ini baju ini, kopiah ini gini, ini selipar ini kasut Nabi. Oh, menangis, konon merasa dekat dengan Nabi. Kalau kamu benar-benar beriman dan jujur, kamu tidak akan rasa itu yang mendekatkan kamu kepada Nabi. Yang boleh mendekatkan kita kepada Nabi, merasa benar-benar kita umat yang dekat dan rindu pada baginda apabila kita sentiasa membaca Al-Quran dan mempelajari sunnah baginda sallallahu alaihi wasallam. Jangan terpedaya. Jangan terpedaya. Menitis air mata melihat replika suatu yang dikatakan itu adalah apa yang ditinggalkan Nabi. Hakikatnya tidak seperti itu. Jadi ini peringatan saya, jangan terpedaya. Jadi dimulakan dengan ayat tentang Al-Quran, disudahi tentang Al-Quran. Apa katanya? Bila sebut lau kana al-bahru, kul lau kana al-bahru midadan li kalimati rabbi. Katakanlah Muhammad sekiranya lautan menjadi tinta untuk menulis kalimat-kalimat Rabbku. Apa kalimat? Ilmu Allah Ta'ala yang ada dalam Al-Quran. Kalau kita nak belajar Al-Quran,
tak akan dapat kita belajar habis. Kerana ilmu Al-Quran tak pernah berhenti, tak pernah terhad, tak pernah terbatas. Ilmunya adalah kalimat-kalimat Allah yang luas. Okay? Jikalah lautan nak dijadikan tinta untuk kita menulis kalimat-kalimat Rabbku, iaitu Allah SWT, sungguh habislah lautan itu sebelum habis ditulis. Okay? Kalimat-kalimat Rabbku. Sebelum ditulis kalimat Rabbku, dah habis kering dah lautan. Meskipun kami datangkan tambahan sebanyak itu pula. 7 lautan dia datang ni untuk jadi dakwah menulis ilmu Allah. Ya? Tak akan habis. Al-Quran adalah ilmu Allah. Kalam Allah, ilmu Allah yang begitu luas. Yang tak pernah kurang, tak pernah tak sesuai, tak relevan. Subhanallah. Okay? Oleh kerana surah ini menjelaskan mengenai fitnah, maka amat sesuailah surah Al-Kahfi dimulakan dan ditutup dengan penerangan mengenai Al-Quran. Kenapa? Kerana hanya di dalam Quran terdapat panduan dan pedoman yang boleh menyelamatkan manusia daripada segala bentuk fitnah. Itu sebabnya. Kandungannya cerita tentang fitnah bagi manusia. Kenapa dimulakan dengan cerita tentang Al-Quran dan ditutup dengan kata Quran? Kerana nak beritahu kepada kita dengan jelas dan yakin bahawa tidak ada solusi, jalan keluar, penyelesaian dalam menghadapi ujian-ujian fitnah kehidupan manusia ini, melainkan kita berbandukan kepada Al-Quran. Itulah sebabnya. Okey? Itu sebabnya. Tema surah Kahfi ialah perlindungan dari fitnah. Itu temanya. Bagaimana mengenal fitnah dan apakah jalan keluarnya, solusinya. Itu tema dalam surah Kahfi yang saya pilih. Okey? Nah. Jadi untuk malam ni kita berhenti setakat ni. Boleh Tuan Admin? Okey? Kita nak sambung lagi. Saya rasa kita berhenti. Kita bagi masa soalan. Tuan Admin ada sini? Tuan Admin? Ada Boleh Ustaz. kita berhenti? Boleh insya-Allah. Jadi Dia kita berhenti sini. baru warming up. Okey. Kita berhenti sini, kita bagi peluang untuk soal. Okey? Yang apa yang berkaitan dengan apa yang kita belajar insya-Allah. Nah, tafadhal. Kita bagi masa sikit Ustaz, orang nak tanya soalan. Nah. Bukan terkejut tiba-tiba Ustaz berhenti. Sebab nanti kalau kita cerita tentang asbabun nuzul dan itu jadi panjang. Masa kita tak boleh, kita tak nak cukupkan dalam tempoh yang ada. Okey? Jadi itu gambaran pentingnya Al-Quran. Dalam hidup kita hari ini, macam-macam perkara persoalan yang timbul. Macam-macam musibah, malapetaka yang tak pernah terfikir berlaku di depan mata kita. Berkaitan dengan diri kita, berkaitan dengan ilmu kita, berkaitan dengan harta kita, berkaitan dengan kekuasaan pemerintahan. Apakah jalan keluar? Apakah dia solusinya? Apakah pedoman untuk kita selamat daripada terperangkap di dalam gua-gua ujian ini? Dalam khuful fitnah. Dalam gua-gua ujian ini. Tidak ada jalan keluar kecuali Al-Quran. Dan ini yang ada dalam surah Al-Kahfi khususnya. Bahkan semua surah Al-Quran, ayat Al-Quran itu adalah syifa, adalah penawar. Adalah solusi bagi apa yang dihadapi oleh manusia zahir dan batin. Tapi dalam surah Al-Kahfi ini Allah sebut tentang 5 fitnah. Ada 5 fitnah. Nah, kita ada soalan nampak gaya tu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum dunia wal akhirah. Banyak di dalam Al-Quran ada kalimah kul. Mohon penjelasan Ustaz untuk kalimah ini. Ada yang ingin ditekankan atau yang perlu kita perhatikan? Nah, tadi pun saya dah jawab sikit tadi. Datangnya tentang kul. Kita tengok ayat yang terakhir, kul laukana, ayat 109. Kita ada surah 3 kul. Kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbil falaq, kul bin nas. Kita ada kul ya ayyuhal kafirun. Ada banyak surah yang mula dengan kul. Jadi antara yang kita selalu dengar, kul wallahu ahad, kul a'udzu birabbin nas, kul a'udzu birabbil falaq, dan kul ya ayyuhal kafirun. 4 kul yang mula dengan kul. Kul maknanya bahasa Arab. Dia asal perkataan qala. Qala yaqulu kul. Qala past tense, telah berkata oleh dia. Yaqulu present tense. Ia berkata. Kul kata perintah. Tak tahu bahasa Inggeris apa kata perintah ni. Jadi ayat yang dimulakan dengan kul, dia merujuk kepada perintah Allah kepada Nabi kita Muhammad SAW agar dia berkata kepada umatnya
seperti apa yang diwahyukan kepadanya oleh Allah. Okey, faham tak? Kul adalah perintah Allah Ta'ala kepada siapa? Kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar dia berkata kepada umatnya sebagaimana yang diwahyukan kepadanya oleh Allah. Bukan Nabi. Allah kata, engkau katalah pun engkau cakap. Tidak. Okay? Kadang-kadang perintah kata itu suruh berkata benda yang Allah nak terangkan. Perkara-perkara yang Allah nak terangkan dalam bentuk perintah atau larangan. Dalam bentuk perintah atau larangan. Kadang-kadang kata itu, kul itu perintah kepada Nabi supaya menjawab soalan yang ditanya kepada baginda. Jadi dia ada bentuk-bentuk seperti itu. Dan setiap apa yang Allah perintahkan kepada Nabi kita, apa bentuknya, agar disampaikan kepada kita, dikatakan kepada kita, semuanya penting, tak ada yang tak penting. Semuanya penting. Kerana Al-Quran semuanya penting. Tak ada yang kurang penting, tak ada yang nanti dulu. Semuanya penting. Allah tidak akan berkata kepada kita, menyampaikan kepada kita katanya, kecuali semuanya sesuatu yang benar, penting dalam kehidupan kita. Okay? Dan ada juga kul ni, perintah kata-kata Nabi itu kepada orang kafir. Sebagai amaran dan peringatan kepada mereka. Seperti surah Al-Kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Okay? Baik, itu contoh, itu jawapan saya. Secara ringkas. Tidak ada yang tak penting. Kita wajib beriman Al-Quran sebenarnya innahu laqaulun faslun wa ma huwa bil hazl. Al-Quran ada kata-kata qaulun daripada Allah, kataan Allah, kalam Allah yang putus, yang tegas, yang serius. Wa ma huwa bil hazl, dia bukan benda boleh main-main. Kita boleh nak ambil, tak nak sudah. Nak dengar tak mau sudah. Bukan. Jadi bila Allah lagi, silakan kalau Allah firman semua kita wajib terima dah. Tapi Allah suruh Nabi sampaikan dalam firman-Nya kepada kita, maka dia lebih kuat. Nah, itu jawapan daripada saya. Semoga dapat memberi jawapan lah, insyaAllah. Jazakallah khairan, Ustaz. Soalan seterusnya, bagaimana orang yang meninggal sebelum Dajjal turun? Adakah mereka terlepas daripada fitnah Dajjal? Ya, mereka terlepas dari fitnah Dajjal yang besar. Dajjal yang turun akhir zaman nanti, yang sebelah mata dia cacat, yang pendek, gemuk, boncit, kepala botak tu, yang jahat itu. Tapi sebelum Dajjal yang besar ini ada Dajjajilah. Ada Dajjal kecil. Antara ciri Dajjal ini, dia tu penipu, pendusta, kezab. Dia tu pendusta dan dia menyeru manusia kepada kesesatan. Jadi sebelum Dajjal yang besar ini ada Dajjal kecil. Yang mana mereka mempunyai ciri Dajjal ini, iaitu mereka para pendusta. Mereka mendustakan kebenaran dan mereka sesat lagi menyeru manusia kepada kesesatan. Jadi kita mungkin selamat daripada Dajjal yang besar, Dajjal di akhir zaman. Tapi kita tak selamat daripada Dajjal kecil ini. Apatah lagi kita sekarang ni, zaman kita sekarang ni, zaman yang fitnah tu luas. Zaman kita fi zulumat, dalam kegelapan, ada fitan yang banyak. Kita berada di penghujung sebelum datang Dajjal yang besar. Terlalu banyak kezab para pendusta. Terlalu banyak orang yang sesat dan menyuruh manusia pada kesesatan. Kadang-kadang yang kezab itu adalah orang yang menggunakan agama, menunggang agama, berjubah, berserban. Mereka kezab. Mereka menyampaikan berita-berita palsu mengenai agama ini. Mereka mengajak manusia melakukan amalan-amalan yang tidak diajar oleh Nabi. Mereka juga Dajjal. Manusia yang merubah agama ini mengikut hawa nafsunya. Mereka juga Dajjal. Jadi mungkin kita selamat daripada fitnah Dajjal yang besar. Kalau kita dah mati sekarang. Tapi kita tak selamat lagi daripada fitnah Dajjal yang datang sebelum Dajjal yang besar itu. Jadi kita perlu menghayati surah Al-Kahfi ini. Sentiasa membaca dan menghayatinya dan menjadikan dia satu panduan yang jelas, kompas yang terang dan bermanfaat yang berfungsi untuk kita menghadapi golongan para pendusta ini, para kezab, orang-orang yang jahil, orang-orang yang tak berilmu, dijadikan sebagai panduan, ikutan, mereka dijadikan ketua. Itu satu contoh Dajjal. Cuma saya ingatkan kita berdoa kepada Allah agar kita selamat daripada khususnya Dajjal yang besar, fitnah Dajjal. Min syarri fitnah Dajjal. Di antara doa yang kita baca, diajar Nabi, baca di dalam tasyahud akhir. Selepas tasyahud,
Kita minta jauh dari fitnah Masih Dajjal. Okey? Jadi itu satu perintah Nabi. Kita berdoa agar kita tidak hidup di zaman kejahatan tipu daya Dajjal yang besar itu. Okay? Jangan berangan-angan bermimpi, oh saya nak hidup di zaman Dajjal, saya nak jadi tentera yang memegang apa bendera hitam. Oh, itu semua tak disuruh pun. Kerana kita tak tahu macam mana kekuatan kita untuk berhadapan dengan Dajjal ini. Bahaya sungguh Dajjal yang besar itu. Dan tak kurang bahaya Dajjal yang kecil ini. Kalau dengan Dajjal yang kecil ni pun kita dah terpedaya, macam mana dengan Dajjal yang besar tu nanti. Jadi kita minta perlindungan kepada Allah Ta'ala dari segala Dajjal dan Dajjal yang besar. Dajjal yang kecil ini, para pendusta yang ada sekarang ini, Allah selamat kita dari tipu daya mereka, keluarga kita, dan kita juga selamatkan kita dari tipu daya Dajjal yang besar. Wallahu a'lam bishawab. Jazakumullah khairan Ustaz. Okey, berkenaan dengan amalan membaca surah Al-Kahf Ustaz. Bermula daripada lepas maghrib Khamis, hari Jumaat lah. Betul Ustaz? Betul, ada riwayat kata pada malam riwayat. Jumaat atau Jumaat. Okey. Ataupun ada juga yang kata yang ini dalam seminggu, tak kisah hari apa baca. Ada juga. Okey, dia ada berdasarkan hadis ada dikhususkan masanya. Kita nak baca surah Kahfi bila-bila pun tak ada masalah. Kita nak baca surah Yasin bila-bila masa pun tak ada masalah. Kita nak baca surah Al-Kafirun, apa surah tak masalah. Tapi dalam hadis ini ditentukan bahawa untuk kelebihan seperti ini, baca pada hari Jumaat. Ada riwayat kata malam Jumaat dan siangnya. Okey? Tapi kalau kita tak sempat, kita nak baca bila-bila untuk mentadabur dan mengambil pelajaran daripada ayat ini dan mengamalkannya, dia tak khusus pada masanya. Faham tak? Nampak tak beza dia? Kita baca surah Kahfi ni, lebih kita jaga untuk baca pada hari Jumaat atau malamnya. Sebab ada nas yang hadisnya sahih, boleh diterima. Okay? Walaupun ada kata lemah sebagainya, tapi ada yang memperkuatkan hadisnya berdasarkan ilmu. Bagaimana mereka memperkuatkan para ulama hadis sendiri. Okay? Tapi kalau kita tak sempat atau kita nak baca juga surah Kahfi malam-malam lain, boleh, tak ada masalah. Tapi bukan sekadar baca. Tujuannya untuk kita mentadabbur, memahami dan mengamalkan isi kandungannya. Wallahu a'lam bishawab. Lepas tu Ustaz, bila kita baca tu, boleh konsep bertadarus ke atau kita baca bersorangan? Bila kita baca sorangan tu, dia kena, pada ayat dia panjang, boleh baca sama-sama ke kena one shot? Saya tak nampak lagi. Ada yang kata memang kena one shot. Ada yang kata dia boleh baca sama-sama. Jadi dalam urusan agama ini, kita disebut taisir, mempermudahkan. Kalau kita sempat baca sekaligus, boleh jadi itu lebih baik. Kalau kita boleh sampai malam Jumaat baca separuh, besok pagi baca sikit, sebelum Jumaat baca sikit, tafadhal, silakan. Jangan langsung tak buat itu je. Jangan ketinggalan benda ni. Tapi yassir wala tu'assir. Permudahkan, jangan dipersusahkan. Wallahu a'lam. Soalan terakhir Ustaz. Apa maknanya Ustaz cakap yang maksud surah ini akan menjadi cahaya baginya pada hari kiamat dari tempat tinggalnya hingga ke Mekah? Maksudnya maknanya di akhirat nanti dia akan diterangi di dalam orang kat akhirat dalam kegelapan. Di padang mahsyar besok dalam kegelapan, dalam berbagai kegelapan dengan sebab kejahatan mereka. Tapi mereka yang beriman, yang beramalkan surah Kahfi ini, mereka akan diterangi daripada tempat mana sejauh tempat tinggal mereka sampai ke padang mahsyar itu. Padang mahsyar. Okey. Mana ayatnya tadi? Muka surat berapa tu hadis tu? Muka surat 6 Ustaz. Surat 6 Nah. Kana lahu nuran yaumal qiyamah min maqamih ila Makkah. Okey. Bukan pada mahsyar tadi. Bagi dia di tempat dia dapat seluas katalah kita kat Malaysia sampai ke Mekah berapa jauh? Berapa ribu kilometer? Maka dia akan diterangi cahaya seluas itu di akhirat besok. Faham tak? Di pada mahsyar nanti. Okey, daripada tempat tinggal rumah kita hari ni kat Malaysia, saya duduk di Melaka. Melaka nak ke Mekah, berapa jauh jaraknya? Okey, akan diterangi cahaya sejauh itu, seluas itu bagi kita besok di akhirat.
di padang mahsyar. Wallahu a'lam bishawab. Di mana pada masa akhirat tu semua macam gelap Ustaz kan. So kita Ya, betul. dia privilege. Okay. Besok kita nak masuk, kita nak melintasi sirat pun terang je. Jangan risau. InsyaAllah. Alhamdulillah, saya terima Ustaz. Saja untuk hari ini. Okey, insyaAllah. Sekadar itu saja untuk malam ini. Apa yang baik benar itu pasti Allah SWT. Apa juga yang salah, yang silap itu atas kelemahan saya sendiri. Saya minta maaf atas perkara tersebut. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.